Assalamualaikum. Selamat kembali kepada video tutorial yang keempat, iaitu mengekut fail-fail di folder utama. Okey, so kita dah berjaya. Tutorial sebelum ni kita dah tengok. Tutorial pertama kita dah tengok overview keseluruhan perjalanan sistem. Kemudian tutorial kedua kita dah buat pangkalan data. Kita dah buat pangkalan data lengkap, kita dah cipta pangkalan data, kita dah cipta table, kita dah buat relationship, kemudian kita dah masukkan data asas. So, kita dah bina pangkalan data yang lengkap. Okey, kemudian di video tutorial yang ketiga, kita dah buat macam mana kita nak hasilkan folder utama. Kemudian kita hasilkan lagi 3 subfolder, iaitu subfolder guru, subfolder murid dan juga subfolder images. Okey, dan tutorial yang keempat kita dah nak start mengekut. Okey. So, untuk tutorial yang keempat kita akan buat cipta fail-fail yang berada di dalam folder utama. So, ada 8 fail semuanya. So, kita akan buat satu demi satu. Kita akan ikut modul. Okey. Ikut kod yang telah ada di modul satu demi satu. Okey. So, at the end, setelah kita selesai buat mengikut fail-fail di folder utama, kita akan dapati akan ada 8 fail. 8 fail di dalam folder Smart Quiz. Okey, folder Smart Quiz ni akan ada 8 fail dan 3 folder. Folder ni sepatutnya kosong, tapi cikgu dah ada isi. Okey, nanti sepatutnya folder kamu folder yang kosong lah, tak ada apa-apa lagi. Sebab kita hanya baru buat file-file di folder utama. Nanti dah siap, nanti baru kamu akan dapat gambar yang macam ni lah. So, buat masa ni kamu hanyalah folder kosong saja. Okey. So, untuk kali ini kita tak akan gunakan PHP My Admin lagi. So, perisian yang kita akan gunakan adalah code editor. So, code editor ada banyak di dunia ni. Terlalu banyak. So, kamu boleh guna Sublime, kamu boleh guna Visual Studio Code, kamu boleh guna Bracket, dan kamu boleh guna software yang paling ringan, iaitu Notepad++. So, untuk tutorial cikgu akan gunakan Visual Studio Code VSC. Okey. So, untuk kali ini kita akan cuba buat file connection. So, macam mana step-step? Cikgu akan tunjukkan step-step untuk buat file connection dan kamu akan teruskan sehingga siap ke 8 file. Cikgu tunjuk satu file, kamu akan proceed 7 file yang lain. Okey. So, dalam modul, kalau kita tengok, 3.1 mencipta file connection. File connection ni merupakan file yang digunakan untuk membuka hubungan di antara file-file sistem file PHP dengan pangkalan data. Dalam erti kata yang lain, file connection ini merupakan file yang akan meminta kebenaran untuk sistem mengakses pangkalan data, jadual dan data-data yang ada di dalamnya. Okey, ibarat macam kita nak masuk ke dalam rumah, kita kena ada kunci. So, kalau kita nak akses pangkalan data, kita kena ada file connection. Okey. So, apa step-stepnya? First kali, buka file baru. Savekan dulu file tu dengan nama connection.php di dalam folder utama, iaitu folder Smart Quiz. So, dalam file connection ni, kalau kita tengok ikut modul, dia akan ada kod-kod yang macam ini. So, yang pertama ni adalah nama host. Kemudian, user SQL, password SQL, nama database. Kemudian, fungsi dalaman MySQLi Connect ni. So, MySQLi Connect ni merupakan fungsi yang akan digunakan untuk menghubungkan pangkalan data dengan sistem kita. So, kalau tak ada yang ini, kita tak boleh akses data-data yang ada di pangkalan data. So, MySQLi Connect ni, kalau kita tengok, dia akan hantar 4 parameter utama. 4 parameter utama. Parameter utama dia akan hantar adalah nama host. So, dia akan hantar nama host, iaitu localhost. Parameter yang kedua yang dia akan hantar adalah username bagi SQL, iaitu root. Kemudian dia akan hantar
password bagi username root tersebut. So, apa password kamu? Selalunya secara defaultnya, kalau kamu gunakan XAMPP, tak ada password. Passwordnya adalah blank, kosong, tak ada. Kalau kamu gunakan AppServe ataupun USB web server, so dia akan ada password. So, dan password itulah yang kamu kena masukkan di sini. Bagi komputer cikgu, cikgu ada password. XAMPP cikgu ada password. So, cikgu kena masukkan password cikgu di sini. Okey. Dan yang keempat, dia akan hantar parameter yang keempat yang akan dihantar adalah nama pangkalan data. So, macam tadi kita buat sebelum ni, tutorial yang kedua, cikgu menggunakan a smart quiz. So, andai kata kamu buat labu-labi quiz or whatever, so letakkanlah nama database yang telah kamu buat di phpMyAdmin sebelum ni. Okey. Dan ConnDB ni merupakan pemboleh ubah yang akan digunakan setiap kali kita nak laksanakan, kita nak execute query nanti, nak execute statement SQL. Selepas ni kita akan menggunakan ConnDB. So, kalau kamu benci sangat dengan perkataan ConnDB ni, kamu nak gunakan sambung ataupun connect ataupun con, so whatever kamu boleh guna. Tapi untuk tutorial cikgu, dalam modul cikgu menggunakan ConnDB. ConnDB ni bermaksud parameter, pemboleh ubah bagi connection. So, dan yang seterusnya ini adalah bahagian untuk kita uji connection kita sama ada berjaya ataupun tidak. Okey, jika gagal, connection tidak berjaya, something wrong somewhere, connection tidak berjaya, dia akan paparkan sambungan gagal. Kalau connection berjaya, dia akan paparkan perkataan sambungan berjaya. So, jom kita buat file connection menggunakan software Visual Studio Code. Okey. Okey, step pertama, sebelum kita nak buat sistem, apa yang kita kena buat? First kali, kita kena run kita punya XAMPP. So, kalau kamu gunakan XAMPP, kamu kena start Apache dan kamu kena start MySQL. So, kalau kamu XAMPP, kalau kamu gunakan AppServe, kamu tak perlu start lagi. Sebab bila kamu buka komputer, secara automatik Apache dan MySQL akan start. Okey, ingat guna XAMPP, kita kena start. Tapi guna AppServe, tak payah start. Dia automatic start. Okey. So, kita nak gunakan Visual Studio Code. Okey, kita buka Visual Studio Code kita. Langkah pertama, file. Kita nak buka folder utama yang telah kita buat tadi, a smart quiz. So, file, open folder. Kemudian kita cari XAMPP, htdocs, folder. Mana folder a smart quiz? A smart quiz. Kemudian kita select folder. So, dia akan keluar subfolder yang ada di dalam folder utama kita. Okey, sekarang ni kita dah buka folder smart quiz. Okey. So, kita nak buat file yang ada di dalam folder utama. Kita tak nak buat file dalam guru, dalam images, dalam murid, kita tak nak buat lagi. Tutorial kali ini hanya menerangkan bagaimana kita nak buat file-file yang ada di dalam folder utama. 8 file yang ada di dalam folder utama. So, macam mana kita nak buat file baru? File, new file. Kita tengok ke arahan kat sini. Buka file baru dan save as sebagai connection.php. Okey. Buka file baru, kita dah buka. Kemudian, save as sebagai connection.php. Kemudian kita tekan butang save. Okey, untuk file PHP dia akan ada gambar gajah dekat sini kalau kawasan. Gambar simbol dia adalah gambar gajah. Okey, saya tak tahulah apa kaitan PHP dengan gajah ni. Okey, so dia akan ada simbol gajah, bermaksud kamu menggunakan file format PHP. Kalau keluar lain daripada gambar gajah ni, itu bukan format PHP lah. Okey, so kita akan start buat file connection. So, apa kod yang kita nak kena type? Kita akan type kod yang ada di dalam modul. Ikut modul yang ada pada kamu. Okey.
So kita akan type semua kod-kod yang ini dengan penuh teliti. So type dengan berhati-hati. So macam mana cikgu type, macam itulah kamu type. Okey. First kali kita buka dan tutup PHP. Okey, kemudian file connection.php. Nama host. Localhost merupakan default. Okey, so kamu teruskan menaip sehingga selesai. Okey, tapi cikgu ada kuasa magic, cikgu boleh jampi dan terus siap. Okey. Okey, terus siap cikgu punya coding. So kamu kalau nak menuntut ilmu jampi ni, kamu kena bertapa dululah. Tapi sebelum tu, sebelum boleh sampai tahap cikgu ni, kamu kena type dulu ya. Okey. So selesai kita dah type semua kita punya kod-kod PHP ni. Okey, kita untuk uji sama ada file connection kita berjaya atau tidak dihubungkan ke pangkalan data, kita akan buka simbol komen ni. Kita akan buka simbol komen. So kita buka simbol komen dulu. So macam mana kita nak try sama ada file connection kita ini berjaya ataupun tidak? Okey. So kita akan try menggunakan browser kita. Ingat kod PHP dibuat di Visual Studio Code. Kita nak try dekat mana? Kita akan try di browser. Tak kisahlah kamu nak guna Google Chrome ke, kamu nak guna Mozilla Firefox, kamu nak guna Internet Explorer, kamu nak guna Opera, whatever. As long as kita akan try pada internet browser. Okey. So sebelum kita nak try pada internet browser, ada dua benda penting yang cikgu nak highlightkan di sini. Yang pertama adalah password SQL. Okey, jika kamu gunakan XAMPP seperti yang cikgu cerita tadi, kamu boleh biarkan password ini kosong. Jangan ada spacebar. Okey, kosong. Dia tak ada apa-apa. Dia orang kata apa? Pembuka kata dan penutup kata yang dekat-dekat. Dia tak ada jarak. Okey, kalau kamu gunakan AppServe, kamu letakkan di sini password AppServe. Kalau kamu gunakan USB web server, letakkan password USB web server di sini. Tapi kalau kamu gunakan XAMPP, biarkan ianya begitu saja. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kamu kena ubah adalah nama database. Okey, nama database di sini yang cikgu buat contoh ni adalah a smart quiz. So kalau kamu masa create database sebelum ni, kamu dah gunakan nama database yang lain, labu-labi online, kamu gunakan contohnya quiz online, quiz atas talian, whatever nama database yang kamu dah buat sebelum ni. So kamu kena ubah di sini. Ingat, dua benda kita kena buat. Satu, masukkan password. Kalau ada password, masukkan password. Yang kedua, betulkan nama pangkalan data kita. Okey. So, untuk cikgu punya database, kita boleh rujuk di sini. localhost/phpMyAdmin. Okey, masukkan password cikgu. Ini adalah password yang tadi ni. Yang bagi username root, apa password dia, cikgu punya XAMPP ada password, kamu punya XAMPP tak ada password, so tak ada masalah. So kita tengok apa nama database kita. So nama database kita adalah a smart quiz. So cikgu punya database namanya a smart quiz. So dekat sini cikgu tak perlu ubah apa-apa sebab memang database cikgu nama a smart quiz. So kalau kamu guna nama lain, ubah di sini. Kemudian password cikgu kena masukkan password yang tadi tu. Password cikgu root 123. So selesai, cikgu dah masukkan password cikgu dan cikgu dah masukkan nama pangkalan data cikgu. Dah sama dengan di sini a smart quiz, nama database. So sekarang ni kita nak cuba tengok. Kita nak try tengok sama ada file connection kita ini berjaya ataupun tidak. Okey, so macam mana kita nak buat? Kita akan type di sini localhost / apa nama folder utama kita. Folder utama cikgu nama a smart quiz. So kalau kamu letak nama lain, gunakan nama folder kamu. Okey, gunakan nama folder kamu. Cikgu a smart quiz. A smart quiz, kita masukkan dekat sini. A smart quiz. Kemudian apa nama file kita?
connection.php. So kat sini connection.php. Okey. Kita dapat message daripada sini, sambungan berjaya. Bermaksud file interface kita ni, file connection kita ni berjaya dihubungkan dengan pangkalan data yang ada di sini. Okey. Kita tengok jenis-jenis error yang mungkin akan bakal berlaku. Cikgu letakkan S di belakang. Bermaksud nama folder cikgu salah eja. A smart quiz. Okey, a smart quiz. Bila cikgu enter, dia akan ada object not found. So object not found ni bermaksud browser ni tak dapat mencari file connection akibat daripada kita salah masuk nama folder. So jika kita masuk nama folder yang betul dan nama file yang betul, so dia akan boleh buka, tak ada masalah. Ataupun kita tersalah nama file, dia akan keluar object not found. Okey. So ini salah satu jenis error yang sering dilakukan oleh pelajar. Dia salah eja. Okey. So kemudian error yang lain pula apabila kadang-kadang kita lupa masukkan password. Kita lupa ubah sesuai password kita. So dia akan keluar error yang macam ni. Tapi kita jangan khawatir, kita baca error tersebut. Bila keluar error mesej yang dikeluarkan tu adalah untuk dibaca, bukan untuk panik. Okey, cikgu ingatkan sekali lagi, warning ataupun error yang keluar itu kita kena baca apa errornya. Bukannya bila keluar error kita panik. Okey, so baca bla 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 bla, nampak tak? Using password no. Bermaksud password yang kita masukkan di sini salah. Apa password komputer cikgu? Root 1, 2, 3. So di komputer kamu terpulang. Kalau guna Xserve, masukkan password Xserve. Kalau gunakan USB web server, masukkan password USB web server. Kalau kamu gunakan XAMPP, tak ada password, biarkan dia kosong macam tadi. Okey, kalau XAMPP, biarkan ia macam ni saja. Okey. Ataupun kita tersalah letak nama database. Kita tengok apa yang jadi bila kita salah letak nama database. Dia akan keluar unknown database. Dia tak kenal nama database tersebut. So, nampak? Itu adalah jenis-jenis error yang selalu dilakukan oleh pelajar. So, bila ada error, jangan panik. Baca apa errornya dan kita cuba solve benda tu. Okey. So, bila kita dah dapat keluar mesej sambungan berjaya, bermaksud file kita ini dah bebas ralat. So, apabila dah bebas ralat, apa yang perlu kita lakukan adalah kita letakkan semula komen di sini. Okey, tanda hashtag di sini bermaksud ini akan jadi komen. Bila ia jadi komen, compiler tidak akan baca dia. Compiler tidak akan compile dia sebagai kod. Okey, bila kita tak komen, dia tak akan keluar lagi perkataan sambungan berjaya. Tapi kita faham bahawa connection kita telah berjaya. Kenapa kita letakkan komen di sini? Kita tak paparkan perkataan sambungan berjaya. Bila kita buat sistem, kita tak akan cerita pada satu dunia yang sistem kita dah berjaya connect ke database. Okey, kita tak akan cerita ke orang. Kita akan letakkan komen pada message connection sambungan berjaya. Okey. So kamu boleh cuba untuk buat file connection ni. Okey. So bila kita teruskan kepada file yang seterusnya, iaitu mencipta file header 3.2. So kalau kita tengok dekat sini, kita boleh teruskan kepada file yang kedua, iaitu mencipta header. So macam mana nak cipta header? Sama juga proses yang macam tadi. File, new file, kemudian kita file, save as sebagai header.php. Okey, dah ada file header kita. So apa yang kita kena buat dengan file header kita? Kita pun type lah php, buka dan tutup. Kemudian komennya memulakan fungsi session start.
digunakan. So, kamu type ikut balik macam mana yang ada dalam modul. So, ikut balik, type balik apa yang ada dalam modul ni. Okey, so cikgu akan menggunakan kuasa magic cikgu sekali lagi dengan gaya taipan paling pantas di dunia. Okey, siap. Okey, dah siap dah cikgu punya file header. Okey, cikgu sarankan bila kita selepas kita buat file header, kita tak akan terus uji file header tersebut. Okey, kita tak akan terus uji file header tersebut. Kita akan terus buat sehingga file index. Selepas selesai file index, then baru kita akan uji file index. Header dan footer kita tak akan uji. Okey, so dekat sini, dekat file header, kita akan nampak ini adalah bahagian tajuk sistem. Tajuk sistem cikgu, a smart quiz portal. So, terpulang kepada kamu nak guna apa benda pun, kamu nak gunakan Labi quiz portal. Terpulang kepada kamu, dia akan jadi tajuk kepada sistem kamu. So, dia akan paparkan. So, kita boleh try, tak ada masalah. Tapi bukan output yang sebenar. Header.php. So, kita akan nampak dia akan keluar macam ni. Okey. So, kita akan tengok dia akan keluar nama tajuk kita. So, apa yang kita buat kat tajuk tu akan keluar di sini. Okey. So, selesai file header. Selesai file header, kita teruskan lagi untuk file footer. So, macam biasa juga, file, new, file, save as sebagai footer. Footer.php. Then, kita save. Dan kita type lah kod-kod yang ada dalam file footer mengikut modul cikgu. Okey, so type lah file kod-kod yang ada di sini. Okey. So, kamu type lah. Okey, cikgu macam biasa, cikgu ada kuasa magic. Dah siap. Okey, settle. So, apa yang kamu kena buat di sini? Kamu ubahlah wording-wording yang ada di sini. Takkanlah satu sekolah pakai modul cikgu, satu sekolah mempunyai footer yang sama. Nampak sangatlah korang ni just salin tanpa tahu apa-apa. So, kita tak nak jadi macam tu. Kita nak jadi superhero. Kita ubah ikut kreativiti kita masing-masing. Okey, kalau cikgu ini je paling kreatif yang cikgu boleh buat. So, cikgu yakin kamu lebih kreatif daripada cikgu. Kamu nak letak gambar, kamu nak letak apa, whatever, terpulang kepada kreativiti kamu. Okey, so, nak try? Jom kita try. Tapi tak pernah dibuat orang lah, orang try file footer. Tapi tak apalah, kita cuba. So, ini yang akan dipaparkan pada sistem. Okey, file footer kamu yang inilah yang akan dipaparkan. Okey, selesai file footer. Kita pergi terusnya kepada file yang seterusnya, iaitu file index.php. Index.php. So, kita tengok, selepas selesai file footer 3.3, 3.4 adalah index.php. So, kita akan buat file index.php. So, file index.php. Okay, file index.php. So, kita pun type lah coding dia. Agak boleh tahan panjang. Tak apa, type lah dengan penuh kesabaran. Sebab benda-benda yang cantik memerlukan kesabaran. Okay. So, selesai type. Cikgu dah jumpy dan terus jadi. So, kamu type lah dengan penuh kesabaran ya. Okey, okey. Selesai. Then, kita uji file index. So, kita nak uji file index. Apa yang kita nak masukkan kat sini? Localhost, nama folder dan nama file. Index.php. So, bila kita tekan enter, so dia akan paparkan macam ini. Okey. So, selesai file index. Okey. File index selesai, kita teruskan kepada file yang berikutnya, iaitu file login. So, itu kamu teruskan sendiri. Okey, cikgu tunjuk sehingga index saja. So, kamu teruskanlah. Cikgu tunjuk hanya sampai index. So, kamu teruskanlah bagi file-file yang bakinya, iaitu file login, file sign up, file logout dan file butang size. So, teruskan menaip, jangan panik bila ada error. Okey, type lah dengan teliti dan penuh ketenangan. Okey, semoga berjumpa lagi di tutorial yang kelima.
Assalamualaikum. Terima kasih.